rasuah dah jadi pandemik sekarang ni, satu virus yang menular dalam masyarakat. Mana nak dapat kebenaran pun kena sobok, nak dapat lesen pun kena sobok. Ada kelompok yang merasa senang dengan rasuah, di mana pada dia tiada masalah untuk memberi rasuah ataupun menerima rasuah. Antara kesan buruk ialah dia boleh meruntuhkan negara. Kalau hati itu baik, kata Rasulullah, maka baiklah keseluruhan badan itu. Saya ingat perbezaan ni ketara dulu. Rasuah zaman dulu lah, zaman 60-an, 70-an, mungkin hatta 80-an sekalipun, dia tidak diinstitusikan. Dia belum jadi rasuah berinstitusi. Rasuah berlaku, tapi mungkin hanya peringkat individu ataupun peringkat terpisah-pisah macam tu. Dia bukannya suatu yang dibuat secara beramai-ramai ataupun secara kolektif, jama'i dan juga secara institusi. Jadi rasuah, dan satu lagi mungkin, rasuah di masa dahulu tidak melibatkan jumlah wang yang banyak. Kalau kita lihat dulu pun mungkin orang ambil RM5, RM10, RM50, tapi sekarang ini kalau kita lihat jumlah wang yang terlibat dalam gejala rasuah ini telah meningkat hatta ke berbilion ringgit. Jadi oleh itu perbezaan yang ketara maknanya rasuah dah jadi pandemik sekarang ni, satu virus yang menular dalam masyarakat, dan dia dah menjadi satu budaya. So bukan saja orang yang ejen penguatkuasaan yang mengambil rasuah, tapi hatta orang yang di tempat-tempat yang mana boleh ada kuasa sikit dah mula untuk berfikir tentang untuk mengambil rasuah, menerima rasuah dan sebagainya. Jadi bila budaya seperti ini yang jadi buruk tu, dan dia boleh meruntuhkan negara. Saya lihat persepsi masyarakat ni terbahagi kepada beberapa kelompok. Ada kelompok yang merasa senang dengan rasuah, di mana pada dia tiada masalah untuk memberi rasuah ataupun menerima rasuah, kerana dengan cara tu kerja menjadi senang mengikut pandangan mereka lah kan. Nak dapat lesen pun senang, nak dapat kebenaran pun senang, nak menubuhkan syarikat, menubuhkan kilang pun senang dengan memberi rasuah, ataupun untuk menubuhkan hatta untuk menubuhkan universiti swasta pun. Sebab saya ada kawan saya yang menyatakan apabila mereka nak menubuhkan universiti swasta, mereka diminta untuk memberi rasuah kepada pegawai daripada Kementerian Pendidikan. Jadi maknanya orang yang terlibat dalam apa sahaja yang boleh membuat keputusan, maka dia terlibat dalam gejala rasuah ini. Jadi itu yang kita lihat, itu satu kumpulan lah yang senang untuk menerima rasuah kan, atau memberi rasuah. Tapi ada juga kumpulan yang tidak mengiktiraf pemberian dan penerimaan rasuah ini. Itu memang ada dalam masyarakat kita. Contohnya orang yang berpegang kepada agama atau berpegang pada nilai-nilai agama, terutamanya yang takut akan seksa daripada Allah SWT. Apabila dia mengambil rasuah, maka dia akan dilaknat, diseksa nanti di hari akhirat. Jadi itu yang golongan orang yang mungkin dia tak suka untuk mengambil atau menerima rasuah. Tapi ada juga satu lagi golongan yang maknanya dia tak kisah. Dia tak kisah. Siapa nak ambil pun boleh, siapa yang tak nak ambil, siapa yang tak nak terima pun boleh. Jadi pada golongan ni pula macam tak kisahlah, yang tak ada langsung tergerak hati untuk maknanya memerangi rasuah. Jadi saya ingat secara umumnya kita di Malaysia ni tergolong kepada 3 kelompok macam ni lah. Tapi kita nak maknanya orang yang, apa yang kita nak buat sekarang ni dalam kempen Rasuah Busters ni ialah untuk kita nak orang sedar untuk memerangi rasuah dan tidak mahu menerima ataupun memberi rasuah. Inilah kita punya perjuangan sekarang ni. Kenapa ia susah nak dibanteras?
Satunya ia dah jadi macam budaya, dan juga dia dah menjadi macam salah satu daripada proses dalam pekerjaan ataupun untuk melakukan sesuatu, kan. Mana nak dapat kebenaran pun kena sogok, nak dapat lesen pun kena sogok, nak dapat nak dapatkan approval, kan, kelulusan suatu projek ataupun sesuatu aktiviti pun kena sogok, kan. Jadi maknanya dia dah berakar umbi sampai begitu. Dia jadi salah satu daripada proses itu, ya. Itu yang makin susah untuk benteras tu. Bila orang yang terlibat dalam proses ini untuk memohon, dan juga orang yang memberi kelulusan permohonan pun macam dah terima ni seolah sebagai salah satu daripada proses, itu yang susah nak benteras tu. Jadi kita nak maknanya supaya kesedaran yang kita nak wujudkan ini ialah supaya maknanya ini perkara ni dilihat sebagai perkara yang jijik, yang tak sepatut berada dalam proses, dan sepatutnya dikeluarkan daripada minda ataupun budaya dalam pekerjaan, kelulusan permohonan, kelulusan dan dapat lesen dan sebagainya. Kita nak maknanya supaya orang sedar bahawa ini adalah perkara yang patut dielakkan dan tak patut diamalkan. Dan malahan insya-Allah kalau tidak diamalkan, saya yakin dengan prosedur yang lebih efisien, perkara permohonan ni pun boleh dilakukan dengan baik dan juga dengan efisien. Cuma dia perlukan ada willing tu, kesanggupan untuk melakukannya dengan lebih baik dan juga dengan lebih efisien tanpa sogokan wang. Bahawasanya jikalau gejala rasuah ni tidak dibenteras, dan tidak dinyahkan daripada landscape negara kita ini, maka antara kesan buruk ialah dia boleh meruntuhkan negara. Ekonomi kita akan sangat terjejas. Sebab apa? Rasuah ini menyebabkan kos membuat perniagaan bertambah tinggi. Kerana apa? Orang yang nak membuat perniagaan atau buat bisnes di Malaysia nanti, dia terpaksa memberi sogokan, dia terpaksa memberi rasuah. Ini akan meningkatkan kos dia. Jadi sudah tentu orang yang nak membuat pelaburan di negara kita, dia akan cari tempat yang mana kos membuat bisnes atau membuat perniagaan tu tidak tinggi, kan? Jadi sudah tentulah dia akan cari tempat lain. Jadi negara kita akan kerugian dari segi pelaburan luar, pelaburan domestik, kan? Dan oleh itu pertumbuhan ekonomi negara juga akan terjejas. Jadi bila pertumbuhan ekonomi negara terjejas, maka kurangnya peluang pekerjaan, kurangnya pendapatan, dan orang akan merana, kan? Ini kita dah dapat lihat pun dalam negara-negara lain yang mengamalkan rasuah dengan begitu teruk sekali, mereka menjadi apa yang disebut sebagai a failed state, negara yang telah gagal. Ini telah pun berlaku di benua Afrika dan juga tempat-tempat lain yang kita ketahui tanpa kita sebut nama lah. Tapi maknanya memang menjadi contoh negara yang gagal dan runtuh, dan akhirnya rakyat akan hidup merana. Jadi oleh itu kita tak maulah rakyat kita hidup merana dalam situasi seperti ini. Kita nak rakyat kita hidup selesa, hidup senang lenang, hidup dengan kemuliaan, hidup dengan kehormatan. Ini yang kita nak tanamkan dalam masyarakat Malaysia ni. Kita tak mau menjadi negara yang gagal. Dalam untuk memusnahkan rasuah kita perlu beberapa perkara lah. Satunya kita perlukan pendidikan. Pendidikan untuk maknanya kita menjiwai nilai itu. Internalization of values tu. Kita membumikan nilai itu dalam hati kita sendiri. Apapun, kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW pun, Rasulullah menunjuk kepada bahawanya punca segala masalah seorang manusia ni, Rasulullah kata adalah berpunca kepada hati itu, kan? Qalb. Jadi hati itu yang, kalau hati itu baik, kata Rasulullah, maka baiklah keseluruhan badan itu. Tapi kalau hati itu buruk, hati itu jahat, maka buruklah seluruh badan tersebut. Jadi apabila seorang manusia itu telah menjadi buruk, dan manusia ini sebahagian daripada masyarakat, tentu dia akan memburukkan masyarakat juga, akan beri kesan yang buruk kepada masyarakat, kan? Jadi untuk membenteras ini, saya fikir salah satu perkara utama ialah pendidikan. Untuk menyedarkan orang tentang buruknya rasuah ini,
kesan buruk rasuah kepada negara, kepada masyarakat dan juga kepada individu. Jadi pendidikan ni perlu bermula daripada akar umbi lagi, daripada kanak-kanak, daripada di peringkat tadika, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, hatta kepada IPT sekalipun. Jadi perlu ditanamkan tanamkan nilai untuk menolak atau merasa rasuah ni satu perkara jijik yang tidak boleh diamalkan oleh seorang tu, kerana dia boleh mencampakkan kita ke lembah kehinaan. Satu lagi perkara yang saya fikir penting juga, perlu ada role model ataupun qudwah, contoh orang, kehidupan orang yang tidak mengamalkan rasuah ini. Bagaimana berkatnya, bagaimana anak-anak dapat melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak yang berjaya dalam kehidupan, kan? Ini perlu ada contoh-contoh yang seperti ini, kan? Perkara ketiga yang saya fikir penting juga adalah peringatan berterusan ataupun tazkirah, kita boleh kata tazkirah ni, yang berterusan tentang bahayanya gejala rasuah ini. Jadi ini boleh dilakukan oleh mereka yang pakar dalam bidang agama ataupun pakar dalam bidang sosial, kan, untuk berikan peringatan-peringatan yang sentiasa ini berterusan kepada masyarakat.